Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik makcik Oto Arung ada berita tergempar tentang kes siasatan jenayah dan penangkapan ke atas Tommy Thomas. Secara rasmi, laporan siasatan jenayah dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia oleh Kerajaan Malaysia ke atas Tan Sri Tommy Thomas, bekas Peguam Negara Malaysia, susulan daripada laporan polis oleh ramai pihak sebanyak 134 laporan polis. Saya ulang pakcik makcik. Sebanyak 134 laporan polis, paling banyak dalam rekod sejarah kerajaan Malaysia apabila pelbagai pihak membuat aduan dan laporan polis jenayah ke atas Tommy Thomas kerana membuat cerita-cerita politik berbaur fitnah dan membocorkan kerahsiaan kerajaan Malaysia dalam institusi Jabatan Peguam Negara dan institusi perundangan negara. Saya Jufazli Syamat sebagai penganalisis politik bebas tidak terkejut jika Tommy Thomas ditangkap oleh Polis Diraja Malaysia tidak lama lagi dan diheret ke dalam Mahkamah Malaysia, kerana apabila kita membaca memoir buku Tommy Thomas, 99% cerita politiknya adalah karut-mengarut fitnah, cerita politik palsu yang mengancam keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia, pakcik makcik. Paling mengejutkan dan paling mengerikan, Tommy Thomas telah mengeluarkan kenyataan media rasmi terkini bahawa beliau bersedia untuk ditangkap untuk disoal siasat dalam semua laporan polis sebanyak 134 laporan polis di dalam negara Malaysia, pakcik makcik. Tommy Thomas juga telah mengaku persediaannya untuk memberi kerjasama atas tangkapan dan siasatan Polis Diraja Malaysia bermula hari ini. Maka saya mengucapkan selamat maju jaya kepada bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas yang cuba memburuk-burukkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong, memburuk-burukkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, memfitnah cerita-cerita politik yang tidak pernah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, pakcik makcik. Suka saya ingatkan, mesti ramai rakyat Malaysia yang tertanya-tanya, kenapa Tommy Thomas pasti dan pasti ditangkap oleh Polis Diraja Malaysia? Hal ini kerana dalam buku memoir Tommy Thomas, pakcik makcik, saya terus teranglah ya, memang banyak betul kesilapan Tommy Thomas ni, pakcik makcik. Adakah patut Tommy Thomas cakap Yang di-Pertuan Agong ni tersalah lantik Perdana Menteri lah, melantik Perdana Menteri yang tidak ada sokongan majoriti kerusi parlimen lah? Adakah patut pakcik makcik Tommy Thomas kata dalam buku memoirnya Yang di-Pertuan Agong seolah-olah melantik ahli parlimen yang tidak ada sokongan sebagai Perdana Menteri? Dan ini adalah satu penghinaan terbesar kepada institusi Yang di-Pertuan Agong, pakcik makcik. Itulah Tommy Thomas. Berani buat, berani tanggung. Berani tabur fitnah ke atas kerajaan agung, berani tanggunglah ya Tommy Thomas. Silap-silap kau ni dilucutkan kewarganegaraan. Silap-silap kau masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Silap-silap gelaran Tan Sri kau ni boleh ditarik balik oleh Yang di-Pertuan Agong, Tommy Thomas. Itulah, mahu sangat jadi anjing politik yang setia berkhidmat kepada Datuk Seri Anwar dan parti DAP ya Tommy Thomas. Kau rasalah apa yang nanti yang kau rasa. Saya bersetuju jika Polis Diraja Malaysia menangkap, memenjarakan, mendakwa Tommy Thomas dalam semua 134 laporan polis kes jenayah berat, pakcik makcik. Ini adalah tentang national interest, ini adalah tentang people interest.
Ini adalah tentang kepentingan nasional, tentang keselamatan negara di peringkat antarabangsa, pakcik makcik. Jangan sesekali Tommy Thomas mengamalkan kebebasan bersuaranya di negara ini dengan cara menabur fitnah ke atas institusi yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Malaysia. Peguam negara baharu di Putrajaya juga mengecam cerita-cerita politik mengarut, cerita-cerita kes perundangan berprofil tinggi yang dibocorkan oleh Tommy Thomas kerana ia melanggar kerahsiaan negara. Bekas peguam negara Apandi Ali membuat laporan polis ke atas Tommy Thomas kerana beliau selaku bekas peguam negara tidak pernah membocorkan apa-apa rahsia kerajaan Malaysia, pakcik makcik. Akan tetapi Tommy Thomas mencari penyakit sendiri, mencari nahas sendiri, pakcik makcik. Berani tidak bertempat membocorkan rahsia-rahsia sulit kerajaan Malaysia. Maka risiko yang perlu dibayar oleh Tommy Thomas adalah penjara, dihukum dalam institusi kehakiman Malaysia. Kita rakyat Malaysia tidak boleh berkompromi, tidak boleh bertolak ansur. Kerana jika Tommy Thomas dibiarkan membocorkan rahsia-rahsia sulit negara, maka ini boleh diberikan kepada negara-negara besar di luar negara untuk menghuru-harakan politik dan pentadbiran kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya, pakcik makcik. Tommy Thomas is the new enemy of the nation. Sama ada Tommy Thomas setuju ataupun tidak, he is the new enemy of the nation. Terlalu banyak kesilapan, fakta, bukti dan pembocoran maklumat-maklumat sulit berprofil tinggi yang sepatutnya tidak boleh ditulis dalam buku memoirnya. Kita bukan menghalang kebebasan bersuara Tommy Thomas. Kita bukan menghalang Tommy Thomas untuk menulis buku, pakcik makcik. Akan tetapi kalau buku itu 99% cerita politik mengarut, cerita politik fitnah, menghina institusi yang di-Pertuan Agong dalam perlantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, maka ini adalah melanggar undang-undang dan perlembagaan. This is unconstitutional. Ia tidak berperlembagaan, Tommy Thomas. You didn't have rights under our federal constitution to spreading wrong information, misinformation, fitnah, fake news dalam buku memoir kamu. Maka ada ramai pihak yang menggesa kerajaan Malaysia untuk mengharamkan buku Tommy Thomas. Jika saya ditanya, pakcik makcik, yes. Buku memoir Tommy Thomas itu melanggar undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tidak ada negara di dunia ini mempunyai kebebasan bersuara, kebebasan menulis buku, 100% kebebasannya, pakcik makcik. Tidak ada namanya kebebasan mutlak, Tommy Thomas. Just because you are ex-AG, just because you adalah bekas peguam negara, just because you pangkat Tan Sri, you tidak kebal daripada tindakan undang-undang, Tommy Thomas. There is no immunity, undang-undang for you sebagai bekas peguam negara. And you didn't have any freedom, 100% kebebasan mutlak untuk memfitnah institusi yang di-Pertuan Agong, untuk menabur cerita-cerita politik fitnah, untuk menghuru-harakan politik negara Malaysia di musim darurat ini. Akhirnya peguam yang mewakili Tommy Thomas dalam semua 134 laporan polis itu menyatakan Tommy Thomas bersedia untuk ditangkap, untuk disoal siasat oleh polis Diraja Malaysia bermula hari ini. Maka jangan dilambat-lambatkan kes ini.
Saya mengharapkan kerajaan agung tidak menganggap perkara ini hal remeh-temeh dan masalah kecil. Kerana Tommy Thomas boleh menjadi bom jangka, bom nuklear, yang boleh menghancurkan keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia. Tommy Thomas merendah-rendahkan undang-undang dan perlembagaan negara, merendah-rendahkan institusi yang di-Pertuan Agong, merendah-rendahkan institusi kehakiman Malaysia, menghina institusi kehakiman Malaysia, Pak Cik Mak Cik. And this is wrong. Saya mengharapkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, kes Tommy Thomas ini perlu menjadi prioriti demi keselamatan nasional. Jika Tommy Thomas tidak diambil tindakan undang-undang yang tegas, tidak ditangkap dan tidak didakwa dalam Mahkamah Malaysia, maka akan lebih ramai lagi yang cuba untuk mencabar institusi yang di-Pertuan Agong, cuba mencabar institusi Jabatan Peguam Negara, cuba mencabar institusi Polis Diraja Malaysia, cuba menghina dan mencabar institusi kehakiman Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Maka Tommy Thomas, tak perlu tunggu Polis Diraja Malaysia kutip kau dalam rumah kau. Crystal clear. You cross the red line. Kau melanggar undang-undang dan perlembagaan Malaysia, Tommy Thomas. Kau tidak layak untuk memegang pangkat Tan Sri. Kau tidak layak untuk berada dalam negara ini. Kalau kau nak jadi anjing politik suruhan yang very loyal to Anwar Ibrahim and DAP, go for it. Tapi jangan kau jadi anjing yang menggigit kaki yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Agong di Putrajaya. Kerana kaki yang kau gigit itu boleh penggal kepala kau, wahai anjing Anwar, anjing parti DAP. Apapun saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Polis Diraja Malaysia kerana mengikut prinsip rule of law, membuka kertas siasatan jenayah 134 laporan polis ke atas Tommy Thomas ini. Jika Polis Diraja Malaysia cepat-cepat menangkap Jufazli Syekh Ahmad yang tidak ada jenayah dalam negara ini sepanjang tahun 2016 sehingga tahun 2019, atas nama Justice, saya meminta Polis Diraja Malaysia di bawah kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengambil tindakan undang-undang yang tegas seperti itu. It's obviously Tommy Thomas melakukan jenayah. Wahai kerajaan Malaysia, wahai institusi Polis Diraja Malaysia. Secara tuntasnya, saya Jufazli Syekh Ahmad, sebagai rakyat Malaysia, sebagai graduan master dalam bidang sains politik, sebagai penganalisis politik bebas, prinsip rule of law dalam negara ini tidak boleh diperkotak-katikkan oleh Tommy Thomas, oleh mana-mana pihak. The supremacy of federal constitution perlu diangkat pada kedudukan yang paling tinggi dalam sistem pemerintahan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Tommy Thomas is not above the law. Tommy Thomas is not above the supremacy of federal constitution, ladies and gentlemen. Hatta yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun, mereka semua ikut undang-undang dan perlembagaan, Tommy Thomas. Hatta yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun is not above the law, is not above the federal constitution. So, Tommy Thomas, you should understand our system in our nation.
Kau berlagak macam kaulah yang lebih berkuasa daripada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sehingga kau memfitnah institusi yang di-Pertuan Agong. Dalam isu pelantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia di Putrajaya dalam krisis politik Februari 2020 lalu, kau menghina prosiding mahkamah dalam kes arwah Adib. Kau menghina institusi kehakiman Malaysia dalam membuat keputusan melibatkan kes pembunuhan arwah Adib. Kau mempertahankan Anwar dan DAP hanya semata-mata untuk memfitnah institusi yang di-Pertuan Agong, institusi kehakiman Malaysia, memfitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semua ini adalah tidak bermoral, tidak bertamadun, tidak bertanggungjawab. Dan ini perlu diketahui oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Tidak ada namanya kebebasan bersuara untuk memfitnah institusi yang di-Pertuan Agong dan institusi kehakiman Malaysia, Tommy Thomas. Tidak ada negara di planet bumi ni yang membenarkan seseorang bekas peguam negara menabur cerita politik mengarut, menabur cerita perundangan dan cerita pasal institusi kehakiman Malaysia, yang mana semua cerita tu adalah cerita rekaan semata-mata. Cerita yang memburuk-burukkan image institusi yang di-Pertuan Agong dan institusi kehakiman Malaysia. Saya ni pun antara generasi baru, antara rakyat Malaysia yang memang paling hebatlah membangkang Tommy Thomas. Paling hebat mengkritik dalam negara ni. Tapi apa yang dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong, oleh institusi kehakiman Malaysia, perkara yang benar, perkara yang betul, tidak wajar difitnah. Saya ni pun mengkritik mana-mana Perdana Menteri, mengkritik Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengkritik Najib Razak. Saya pun pernah mengkritik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi kalau ada beberapa perkara yang benar dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri ataupun bekas Perdana Menteri, kita perlu mengkritik berdasarkan hujah, fakta dan kebenaran. Kita bukan mengkritik ikut suka hati nafsu politik kita. Kita tidak boleh mengkritik Tommy Thomas dengan menabur cerita-cerita kosong, cerita-cerita tahyul, cerita-cerita fitnah politik. You can see me. Saya tidak pernah disaman fitnah oleh mana-mana politikus, oleh mana-mana parti politik, oleh mana-mana pihak dalam negara Malaysia. Because saya sebagai political scientist berpegang kepada etika. Bukti, fakta dan kebenaran perlu dikongsi kepada rakyat Malaysia. Jika perkara itu tidak benar, saya tidak boleh kongsi dengan rakyat Malaysia. Itu adalah etika yang mana profesor-profesor di seluruh dunia mengajar saya sebagai penganalisis politik bebas. Paling penting, walaupun kes-kes mahkamah jenayah bermotifkan politik yang tidak ada bukti jenayah ke atas saya dibuka oleh mana-mana kerajaan Perdana Menteri, zaman Najib Razak, zaman tu Dr. Mahathir, zaman UMNO BN, zaman DAP dan Pakatan Harapan. 100 kes mahkamah jenayah bermotifkan politik, no evidence, Tommy Thomas. Saya menang. Kau buka kes saya menang. Saya berjaya membuktikan dalam Mahkamah Malaysia. I have the evidence. Saya ada fact, saya ada fakta, saya ada bukti, saya ada dokumen bukti untuk membongkarkan apa sahaja jenayah rasuah dan skandal-skandal politik berprofil tinggi. But you insult yang di-Pertuan Agong, you insult our judiciary system. And this is too much. Rakyat dan kerajaan Malaysia serta pelbagai pihak sangat marah dengan cerita-cerita politik fitnah, politik palsu, cerita-cerita buku memoir kamu yang terang-terangan melanggar undang-undang dan perlembagaan, Tommy Thomas. Anwar Ibrahim dan DAP just sit down
duduk goyang kaki. Kau dibayar oleh Anwar dan Parti Roket untuk memfitnah Yang di-Pertuan Agong, untuk memfitnah institusi kehakiman Malaysia, untuk memfitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk memfitnah Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk memfitnah Kerajaan Agong, bukan? Jawab, jangan tak jawab. Maka saya ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk Tommy Thomas, yang confirm ditangkap oleh polis Diraja Malaysia di soal siasat dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Penjara Sungai Buloh kirim salam kepada kamu, Tommy Thomas. Silap-silap esok lusa, kamu berkongsi penjara Sungai Buloh dengan Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng, Tommy Thomas. Checkmate and game over. Bekas peguam negara Malaysia yang paling teruk, paling buruk, paling dibenci oleh rakyat Malaysia dalam sejarah perundangan negara Malaysia ini, pakcik makcik, bernama Tommy Thomas. Checkmate and game over. Tommy Thomas yang bakal meringkuk dalam penjara Sungai Buloh, pakcik makcik. Terus hidup suara keramat rakyat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.